Okey, boleh? Ready? Ready. Okey. Jadi Okey. semua pelajar, cikgu harap dah bersedia. Hari ini kita nak belajar tajuk baru pula, iaitu catapai bertingkat. Sebelum ni cikgu dah tunjukkan bagaimana cara untuk membina catapai perbandingan. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, ada berapa jenis catapai sebenarnya yang patut awak belajar? Ada dua. Okey, ada dua. Okey, jadi kamu dah belajar sebelum ni catapai perbandingan. So, hari ni kita akan belajar catapai bertingkat. Okey, ini ada dua je catapai yang perlu kamu belajar. Sebenarnya ada banyak catapai kalau kamu lihat kat luar. Tapi untuk pengajian am, kita cuma akan belajar dua jenis ini sahaja. Catapai perbandingan dan catapai bertingkat. So, dari segi gambar rajah saja pelajar lihat. Dah ada perbezaan. Okey, gambar rajah pertama perbandingan, so dia kena ada dua. Bila ada perbandingan maksudnya ada dua. Satu, dua untuk kita bandingkan dua perkara ni. Tapi kalau catapai bertingkat, nama pun bertingkat. Kadang-kadang kita akan jumpa catapai tong. Catapai tong ataupun catapai bertingkat. Tong tu dia punya gelaran lah. Tu. Okey. Jadi gambar rajah untuk catapai bertingkat yang akan kita bina pada hari ini ialah seperti ini. Dalam gambar rajah ni. Dia ada ruangan atas dan ruangan bawah. Okey. So ciri-ciri untuk catapai bertingkat. Okey. Dia tak ada keyword yang khas tapi dia ada dua kehendak soalan. Okey. Ada dua kehendak soalan. Maksudnya nanti bila kita baca tajuk, baca soalan dia, dia akan minta contohnya jumlah apa dan bilangan apa daripada bila, macam tu. Ada dua kehendak soalan dia. Sebab apa ada dua? Sebab dekat atas ni kehendak data untuk satu perkara, dan dekat bawah ni untuk perkara yang lain pula. Jadi ciri-ciri dia, ada perkataan carta dekat dalam soalan, ada perkataan carta. Sediakan carta yang sesuai. Sama juga macam catapai perbandingan kan, sediakan carta yang sesuai. Jadi untuk catapai bertingkat pun sama. Okay, dan biasanya tempohnya 1 tahun. Itu depends lah. Tapi biasanya tempohnya 1 tahun lah. Dalam 1 tahun tu, dia nak ceritakan apa yang berlaku pada tahun itu. Jadi tempoh untuk catapai bertingkat ni jaranglah dijadikan sebagai data pengiraan kita. Biasanya data tu ada dua perkara lain. Tempoh ni biasanya tidak, kalau macam catapai perbandingan kan kita lihat tempoh, okey ni untuk tahun ni untuk tahun ni. Tapi kalau catapai bertingkat kita lihat data yang lain tak sama macam catapai perbandingan. Okey. So itu ciri-ciri untuk catapai bertingkat. Okey, di mana bila kamu nak buat catapai bertingkat nanti, pastikan kertas graf kamu ini menegak. Digunakan secara menegak. Dan seperti biasa, 2 cm sebelah atas tu kamu simpan untuk tajuk. Kamu simpan untuk tajuk. Dan 1 cm lagi tu sediakan ruangan kosong kat situ. Jangan tulis apa-apa sebab ada kemungkinan nanti kita nak tulis nama ataupun kita nak tulis ini peratus. Nak tulis nombor dan peratus dekat sini. Macam cikgu cakap dalam kelas sebelum ni, kalau tak muat kita kena tulis dekat luar kan. Jadi itu kita simpan ruangan tu untuk catapai kita nanti. Okey, kemudian lepas tajuk dan sediakan ruangan khas kat sini, dekat bahagian bawah seperti biasa mesti ada sumber, mesti ada petunjuk. Okey, dan seterusnya kali ini dia berbeza sedikit dengan catapai perbandingan. Kalau catapai perbandingan ada wajib tulis nisbah jejari, tetapi kalau catapai tong, catapai bertingkat, kamu wajib tulis skala ketinggian. Nama dia skala ketinggian. Kena tulis tau perkataan ini, kena tulis skala ketinggian. Okey, dan dekat atas dia satu lagi, 1 cm lagi ni kamu simpan pula ruangan ini untuk nak tulis jumlah. Sama macam kita buat dekat catapai perbandingan tu ada jumlah. Yang ini pun sama. Simpankan ruang dia 1 cm untuk jumlah. Okey, dan dekat sinilah kedudukan catapai bertingkat kamu. Okey, catapai bertingkat ini memerlukan ruangan yang sangat banyak kerana
jarak ketinggian ini 10 cm. Bermakna kena ada 5 kotak besar kat sini. Okey, jom kita kira kat sini sini 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 10 kotak besar kat sini bermakna 10 darab 2 cm, 10 cm lah, 10 pula. 5 darab 2 cm, 10 cm lah semua sekali. Ada catapan bertingkat memerlukan ruang yang sangat besar. Jadi masa melukis tu hati-hatilah, kalau tak nanti tak muat. Bila kamu dah terlalu bawah sangat, dia akan mengambil ruangan untuk yang lain-lain ni. Nak tulis skala tak muat, nak buat petunjuk tak muat, nanti dah tak lengkap pula gambar rajah kamu. Okey. Jadi cikgu cadangkan kamu gunakan ruangan kamu simpankan dulu ruangan ini supaya gambar rajah kamu nanti kamu boleh lukis dengan cantik dan label-label juga dapat ditulis dengan cantik lah dekat tempatnya. Okey. Jadi dekat sini seterusnya. Okey. Macam mana nak lukis? Ini nanti cikgu akan tunjukkan lah dalam kelas terus. Ini just intro dulu macam mana rupa catapai tu. Okey, dalam dekat dalam catapai bertingkat ini kita masih lagi menggunakan ini jangka sudut. Kita masih gunakan jangka sudut sebab kita nak tentukan sudut dekat atas ni nanti. Kali ni dia tak berapa nak bulat sangat, dia bentuk seperti ini. Apa kita panggil ni? Oval. Oval kalau dalam bahasa Melayu apa? Bujur. Dia berbentuk bujur. So macam mana teknik nak melukis ni nanti cikgu akan ajar lah. Ada teknik dia nak melukis ni. Dia tak boleh kalau macam catapai perbandingan kan kita just gunakan jangka lukis sahaja kan, bulat. Okey, tapi yang ini dia ada teknik dia supaya dia boleh jadi gambar rajah yang cantik macam ni hanya dengan menggunakan jangka sudut sahaja. Wow kan? Jadi kena ikutlah kelas cikgu ni sampai akhir. Okey. Ini rupa jadualnya. Jadual untuk catapai bertingkat ni ada 2. Kalau semalam, kalau sebelum ini kita buat catapai perbandingan, satu jadual tetapi ada 3 ruangan kan? Ada 3 ruangan. Okey, ada ruangan untuk sudut, ada ruangan untuk peratus dan ada ruangan untuk jumlah dia. Ada ruangan untuk petunjuk. Tetapi dan kamu cantumkan kan, kalau catapai perbandingan kamu cantumkan semua, jadi dia jadi panjang. Tapi untuk catapai bertingkat ni kita tak boleh nak buat macam tu. Kita kena asingkan. Jadi bila kena asingkan macam ni bermakna banyaklah kerja yang kamu kena buat. Banyak kerja yang kamu kena kira. Nak kena sediakan 2 jadual, nak kena buat pengiraan lagi, sudut dan peratus. Okey, ini cikgu tak betulkan ni. Sebenarnya dekat sudut ni ialah ketinggian. 10 cm kat sini. Tak apa, cikgu betulkan. Okey, jadi bila nak kena buat banyak macam ni, bermakna kamu kena pantas. Kena pantas. Dah tahu, okey, catapai tu. Nak kena buat catapai tu ni. Cepat-cepat lukis. Tak payahlah lambat-lambat. Nanti tak jadi. Masa nanti akan terlebih hanya buat jadual saja. Sebenarnya kita nak bina catapai bertingkat tu yang kita nak utamakan. Tapi yang ini, bila kamu dah tahu nak bina je catapai bertingkat, cepat-cepat binakan gambar rajah ataupun jadual seperti ini ruangannya. 3 ruang ni untuk jumlah, peratus dan sudut ini memang kena buatlah untuk kedua-dua jadual ini. Okey, berapakah ruangan yang kita kena simpan untuk petunjuk? Itu bergantung kepada soalan. Berapa data yang diberi. Tapi yang penting ruangan untuk kolom ni berapa banyak ni sama. Dia tetap akan jadi 4 dan 1 ruangan dekat atas tu. Contohnya macam ni, nilai ekspor barang dan nilai negara pengimport tu, berapa banyak yang dia import. Itu contoh. Dan sumber jangan tinggalkan. Sumber mesti tulis. Jangan tinggal. Kalau tinggal hilanglah 1 markah.
Okey. Jadi ini contoh untuk jadual catapai bertingkat. Dan seperti biasa, sebelum hantar jawapan kamu, kamu kena semak dulu. So ini ialah cara untuk menyemak kertas graf kamu versi cartapai. Di mana dekat bahu dan dekat pinggang tu kita ubah sikit, dan dekat tangan tu. Okey, kepala tu tajuk, bahu tu label untuk cartapai. Okey, pinggang tu jumlah, kat kaki tu sumber. Dekat petunjuk tu, dekat lutut tu petunjuk. Ni sebaja jari ni kita akan tukarlah nanti. Jadi apa tadi? Apa yang beza di sebaja jari? Kalau cartapai bertingkat apa? Ya, betul. Skala ketinggian. Untuk catapan bertingkat, kita akan letakkan skala ketinggian dan peratus. Okey, peratus still lagi kita gunakan untuk catapan bertingkat ni. Okey, dah siap. Okey, dah siap untuk pengenalan kita bagi catapai bertingkat. So, dah ready untuk kita mulakan. Kita nak analisa soalan kita yang seterusnya. Okey, ini soalan kita pada hari ini. Okey, cikgu pilih soalan ini untuk latihan kita. Ini soalan-soalan daripada soalan trial sekolah-sekolah lain. Tahun bila? Tahun 2018. Okey, jadi seperti biasa bila kita dapat soalan ni, kita akan baca soalan dulu. Siapa nak tolong cikgu baca soalan? Suria, tolong cikgu bacakan soalan. Ada tak Suria? Nama ada ni. Ada cikgu. Ada cikgu. Okey, baca. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan barangan ekspor Malaysia dan komponen negara pengimport bagi tahun 2016. Awal-awal lagi dia dah minta sediakan carta yang sesuai. Okey, seterusnya untuk menunjukkan barangan ekspor Malaysia dan komponen negara. Okey, jadi dekat sini ini yang cikgu cakapkan tadi, ada dua perkara yang dia minta. Okey, menunjukkan barangan ekspor Malaysia tu satu dan komponen negara pengimport ni satu. Ada dua lah. Dua perkara yang berbeza. Biasanya kan dia akan kalau macam perbandingan ataupun yang lain-lain biasanya diminta kalau barangan ekspor mengikut kaum ke, mengikut negeri ke, mengikut negara, macam tu satu je isunya. Tapi dekat sini ada dua perkara yang berbeza, iaitu barangan ekspor dan juga komponen negara pengimport. Okey, bagi tahun 2016. Tahun dia satu je, biasanya lah tahunnya satu saja. Okey, jadi perkara yang penting dekat dalam soalan ni ialah isunya tu. Berkaitan dengan barang pengimport tu. Yang satu ni isunya kat sini dan yang kedua yang ini. Ini yang penting. Yang perlu kita tahu. So dekat sini dia just bagi tahu tu je, pendek je. Jadi tahun tu bermula dari tahun pula. Tajuk, kita nak ambil tajuk bermula dari mana? Selepas menunjukkan. Selepas perkataan menunjukkan. Bermula dari perkataan barangan sehinggalah tahun 2016. So itu tajuknya. Okey, jadi bolehlah kamu tulis nota sikit dekat tepi soalan tu. Okey, ciri-ciri cartapai bertingkat. Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, dekat soalan. Okey, dekat soalan ada perkataan. Perkataan apa? Kalau kita nak tahu dia minta kita buat carta. Ada perkataan? Ya, ada perkataan carta. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, ciri-ciri cartapai bertingkat lagi. Dekat dalam soalan tu, kehendak soalannya ada dua kehendak soalan. Okey, ada dua kehendak soalan. Okey, macam ni lah kita lihat. Kehendak soalan yang pertama ialah tentang barangan ekspor Malaysia
Dan kehendak soalan yang kedua ialah komponen negara pengimport. Jadi ada dua kehendak soalan dekat situ. Okey. Dan yang ketiga biasanya tempoh 1 tahun. ya, biasanya tempoh 1 tahun. Okey, jadi itu nota kamu. So nanti bila kamu jumpa soalan-soalan lain, bila kamu dapat kenal pasti macam ni, kamu dah tahulah rajah dia akan jadi catapai bertingkat. Okey, so langkah seterusnya, Okey, langkah seterusnya selepas kita tentukan bahawa ini ialah kehendak kehendak soalan ni ialah catapai bertingkat, apa langkah seterusnya? Nak buat apa lepas ni? Buat jadual. Ya, pandai. Okey, sebelum kita baca soalan, kita cepat-cepat bina jadual. So, macam cikgu, sama juga macam cikgu buat ni, kamu pun akan buat macam tu. So, atas nanti kamu akan tuliskan tajuk. Okey, tajuk tadi kamu dah tahu, ambil daripada barangan sehingga tahun 2016. Tapi ingat, mesti Malaysia ada dekat depan dan tulis dengan huruf besar. Okey, jadi tajuk dah ada. So, kita pun nak buat jadual. So, jadual dia dekat sini. Jadual mesti ada 2. Jadi, ini jadual untuk barangan ekspor tadi. Okey. Jenis barangan lah kan. Okey, kat sini jenis barangan. Okey, kemudian dekat sini nanti nilai dia berapa RM and then peratus and then sudut. Okey, ini untuk jadual yang pertama. And then untuk jadual yang kedua, mesti ada jumlah dekat dalam jadual tu mesti ada ruangan untuk jumlah. Okay, and then seterusnya jadual yang kedua sambung je dekat bawah dia tu. Buatkan pula ruangan untuk salah. Nilai masih lagi sama, peratus masih lagi sama, kat tepi ni ialah ketinggian. Ketinggian. Ketinggian dalam kurungan sentimeter. Itu kat sini ialah jenis-jenis apa tadi? Negara pengimport kan? Okay, tak apa. Nanti kita update kemudian. Okay, dekat atas ni nanti kita update kemudian. Kita nak tengok dulu apa yang ada kat dalam tu, nanti kita tambah. Okay, dekat atas ni, dekat bahagian atas ni label untuk paksi. Ini label, bukan label. Dekat atas ni kita letak apa? Barangan ekspor Malaysia. So, jenis barangan lah. Jenis barangan ekspor. Dekat bawah ni, pengeksport. Ini bilion sahaja. Dia tak ada RM. Ada juga. Jadi lebih sederhana. Bawah tu kan pengimport. Negara pengimport. Okay, tak apa. Nanti kita update kemudian. Ini kita just sediakan ruangan sahaja. Nanti bila kita dah confirm, baru kita letakkan berapakah nilainya. Okey, seterusnya bila kita dah buat jadual, barulah kita baca soalan. Okey, siapa nak tolong cikgu bacakan soalan untuk perenggan yang pertama? Okey, cepat. Saya. Okey. Walaupun naik ke berdasarkan? Ya, walaupun. Walaupun pertumbuhan ekonomi di negara-negara perindustrian utama lembab dan persaingan dalam pasaran antarabangsa semakin hebat, ekspor Malaysia meningkat dengan pesat untuk mencatat pertumbuhan 2 angka iaitu sebanyak 16.9% kepada 121.2 bilion pada tahun 2016. Pertumbuhan yang pesat disebabkan oleh pertambahan jumlah ekspor dan tingkat harga yang lebih tinggi. Pertumbuhan yang pesat disebabkan oleh pertambahan jumlah ekspor dan tingkat harga yang lebih tinggi. So kat sini ada data tak yang boleh kita ambil, nak masukkan? Ya. Apa dia? 16.9%. Kepada, dekat sini walaupun pertumbuhan ekonomi negara meningkat dengan pesat untuk mencapai pertumbuhan 2 angka iaitu 6% kepada RM 121.2 bilion pada tahun 2016. Okey, ini jumlah keseluruhan. Okey, ini ialah jumlah keseluruhan dia. Tu.
Jadi jumlah kita letak kat sini, jumlah. Okey, jadi tips yang pertama, jumlah 121.2 ini sama atas dan bawah. Bawah pun sama. Okey, atas dan bawah jumlah sama. Itu tips yang pertama. Untuk catapai bertingkat, jumlah atas dan jumlah bawah sama. Okey, seterusnya. Perenggan yang kedua. Siapa pula nak baca? Tolong cepat. Kepala. Sayalah. Alhamdulillah, silakan. Singapura, Amerika Syarikat dan Jepun kekal sebagai 3 pasaran utama bagi ekspor Malaysia pada tahun 2016 yang merupakan 55% daripada jumlah ekspor negara. Amerika Syarikat mengekalkan kedudukannya sebagai pengimport yang kedua terbesar dengan jumlah pembelian meningkat dengan kukuh sebanyak 27.8% kepada RM24.6 bilion, iaitu sebanyak 20.3% daripada jumlah ekspor Malaysia. Sementara itu, Singapura kekal sebagai pengimport terbesar barangan Malaysia dengan jumlah pembelian meningkat sebanyak 10.3% kepada RM26.3 bilion pada tahun 2016. Ekspor ke Jepun pulih semula untuk meningkat kepada 13.0% pada tahun 2016. Walaupun ekonomi Jepun berada dalam keadaan kemelesetan disebabkan oleh kesan pemindahan aktiviti pengeluaran syarikat pelbagai negara ke Malaysia. Alright. Okey, jadi dalam perenggan ni, dia ceritakan tentang Singapura, Amerika Syarikat dan Jepun. Kekal sebagai 3 pasaran utama yang besar lah untuk ekspor Malaysia. Maksudnya ekspor Malaysia ni ialah Malaysia hantar barang ke negara luar. Kita jual barang kita. Orang 3 negara ni beli. Okey, kalau import maksudnya negara tu ambil import barang dari luar masuk ke dalam negara dia. Negara pengimport maksudnya macam tu. Okey, jadi dekat sini maklumat yang kita dapat ialah Amerika Syarikat mengekalkan kedudukannya sebagai pengimport yang kedua terbesar dengan jumlah pembelian meningkat dengan kukuh sebanyak 27.8% kepada RM24.6 bilion. Okey, jadi yang ini kita nak letakkan maklumat ini dekat dalam Amerika Syarikat lah kan. Jenis barang pula. Amerika Syarikat kat bawah. Betul, sebagai negara pengimport. Negara pengimport. Sebab data dia kata tadi Amerika Syarikat sebagai negara pengimport ni. Jadi kita letakkan dekat ruangan bawah, negara pengimport. So Amerika Syarikat tadi nilai dia ialah RM24 berapa? 24.6 bilion, iaitu sebanyak 20.3% daripada jumlah ekspor Malaysia. 24.6 dan peratusnya ialah 24.6 dan peratusnya ialah 20.3%. Okey, lepas tu maklumat seterusnya, Singapura kekal sebagai pengimport terbesar barangan Malaysia dengan jumlah pembelian meningkat sebanyak 10.3% kepada RM26.3 bilion. So kita ambil 26. Singapura 26.3 bilion. 26.3 bilion. Okey, ekspor ke Jepun pulih semula untuk meningkat kepada 13% pada tahun 2016. Jadi Jepun kita tak tahu nilai dia tapi kita tahu peratus je ialah 13%. Jadi Jepun 13%. Kita tak tahu nilai dia berapa. Okey, seterusnya. Ekspor ke negara kesatuan ni. Siapa nak bacakan? Saya.
Okey. Ekspor ke negara Kesatuan Eropah EC sebagai satu kumpulan meningkat kepada RM17.6 bilion pada tahun 2016. United Kingdom merupakan pembeli dalam kalangan negara-negara EC, iaitu sebanyak 4.2%. Prestasi ekspor Malaysia yang lebih baik ke EC disebabkan pemulihan ekonomi yang sederhana di United Kingdom dan Belanda. Kebanyakan ekspor Malaysia ke EC terdiri daripada barangan perkilangan seperti jentera, perkakas elektrik, komponen elektrik dan tekstil. Ekspor Malaysia yang selebihnya adalah ke negara-negara lain. Jadi ia berkaitan dengan Kesatuan Eropah. Ni semua sama. Satu je. Maksudnya data kat sini kita ada satu je, iaitu RM 17.6 iaitu sebanyak 42%. Okey, tapi maklumat yang terakhir. Kebanyakan ekspor Malaysia ke EC terdiri daripada barangan perkilangan seperti jentera, perkakas, komponen elektrik, dan ekspor Malaysia yang selebihnya adalah ke negara lain. Ni. Ekspor Malaysia maksudnya ada negara lain kat situ. Jadi maklumat yang terkini negara-negara lain. Jadi kita lengkapkan yang ini dulu tadi sebab datanya berkaitan dengan negara pengimport. So kita letak kat sini tadi apa? Negara EC kita kan? Kesatuan Eropah EC. Okey, berapa tadi nilainya? 17.6. Okey, 17.6. Okey, tambah satu lagi iaitu negara-negara lain. Negara lain. Okey, jadi kat sini kita ada dua maklumat yang kita tak tahu. Negara Jepun dan negara lain-lain ni kita tak tahu nilainya, tapi Jepun kita dah tahu dah dia 13%. So nanti kamu kena kirakan 13% daripada jumlah keseluruhan tu berapa nilai dia dapat. Macam mana kalau kita nak kira 13% darab dengan 121.20 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 15.756. Ya, pandainya. Okey, betul. Inilah jawapannya. So Jepun kita dah dapat 15.756. Tapi kita lihat kat sini, sebabkan dekat sini kebanyakannya dia ambil satu titik perpuluhan. So kita boleh ambil paling banyak pun dua tempat perpuluhan, iaitu 15.75. Jangan ambil kenapa cikgu tak ambil satu tempat perpuluhan seperti data yang diberi, satu tempat perpuluhan? Takut nanti masa kita nak kira-kira nanti terlebih datanya. Macam biasalah kita berhati-hati dulu. Jadi kita ambil 15.75. Kita tak bundarkan dulu. Okey, jadi sekarang kita dah tahu 4 negara, Amerika Syarikat, Singapura, Jepun, Kesatuan Eropah, tapi negara-negara lain kita belum tahu lagi. Jadi ada idea tak macam mana nak dapatkan data untuk negara-negara lain? Siapa ada idea? Apa? Jumlah tolak jumlah yang negara pengimport. Okey, kita tambahkan semua ni, tambahkan. Lepas tu kita tolakkan dengan jumlah keseluruhan ni. Nanti kita akan dapatlah nilai untuk negara lain. Okey, siapa rajin tolong tolakkan. Nanti boleh dapat negara lain. Bagi tahu cikgu dapat berapa. Okey, tolong kirakan. Nanti dah tahu bagi tahu. 36.95. Ya Allah, bagusnya. So jawapan dia ialah padam sikit. 36.95. Tepat sekali. Alamak, terpadam pula. Betul. Inilah dia jawapannya. Okey, so dah lengkap. Nanti bila kita dah ada data ni semua, barulah boleh kita kirakan peratusnya dan ketinggiannya. Okey, tapi itu nanti cikgu akan tunjukkan. Kita nak siapkan yang ini dulu. Okey, seterusnya kita belum baca lagi. Okey, dekat dalam perenggan yang CD tadi ni, yang ini ada data untuk jenis barangan. Okey, kita belum tahu lagi ni. Jadual yang atas ni kita belum tahu ni jenis barangan ni apa yang ada. Okey, jadi dekat sini start daripada ni. Kebanyakan ekspor Malaysia
keisi terdiri daripada barangan perkilangan. So ini data yang pertama, barangan perkilangan. So kita terus masukkan dekat dalam jenis barang, barangan perkilangan. Barang perkilangan. Okay, cikgu tulis short form je. Tapi nanti kalau kamu tulislah lengkap. Ikut seperti dalam soalan. Kalau dia tulis barangan perkilangan, kamu tulislah barangan perkilangan. Untuk nota tak apa. Tapi kalau untuk hantar nanti, buat cantik-cantik. Okay, barangan perkilangan seperti ni. Jadi maksudnya kita dah tahu jenis barang. Cuma kita tak tahu data dia berapa sahaja. Okey, seterusnya sepanjang tahun 2016. Siapa nak bacakan? Sepanjang tahun 2016, sambung bawah ni. Saya. Okey, baca. Sepanjang tahun 2016, pendapatan ekspor yang lebih telah dicatat bagi hampir ke semua kategori barangan perkilangan, terutamanya keluaran kayu, keluaran petroleum, jentera, perkakas, elektronik dan barang komponen elektronik. Ini menyebabkan barang perkilangan kekal sebagai barangan utama pendapatan ekspor Malaysia. Sumbangannya terus meningkat sebanyak 26.0% kepada RM90.0 bilion. Okey, jadi ini dia cerita tentang barangan perkilangan. Pendapatan ekspor lebih telah dibagi sampai ke semua. Ke semua kategori barang perkilangan, terutamanya keluaran kayu, keluaran petroleum. Ini semua ni ialah jenis-jenis barangan perkilangan. Jadi semua ni dia sebut kayu apa semua ni, ini jenis barang perkilangan, masuk dalam kategori barangan perkilangan. So seterusnya datanya ini pendapatan. Okey, sumbangannya terus meningkat sebanyak 26% kepada RM10.0 bilion. So itu ialah datanya. Jadi kita ambil 9.0 bilion. Okey, dan peratusnya 26%. Betul ke meningkat kepada? Meningkat sebanyak ni. Peratusnya meningkat sebanyak 26% kepada ini. So meningkat sebanyak tu daripada berapa? Nanti kita lihat. Tapi kita tulis dulu meningkat sebanyak 26%. Okey. Ini bukan data sebenar kita kena kirakan nanti. Okey, seterusnya dalam sektor pertanian, okey, yang kedua ialah sektor pertanian. Kita tulis pertanian. Okey, siapa nak bacakan sektor pertanian? Persilakan. Dalam sektor pertanian, pertumbuhan pendapatan ekspor menjadi lebih sederhana iaitu sebanyak 1.6% kepada RM18.6 bilion. Ini mencerminkan penerimaan ekspor yang lebih tinggi daripada kayu siap bergergaji dan minyak sawit. Pendapatan yang lebih tinggi disebabkan oleh permintaan luar negara yang kukuh, terutamanya dari Asia. Alright. Jadi data yang kita dapat kat sini ialah pertanian meningkat secara sederhana iaitu 1.6% kepada 18.6 bilion. So kita dapat kat sini 18.6 bilion. Itulah, itu saja data yang kita dapat kat sini. Okey, seterusnya perenggan yang terakhir. Siapa nak bacakan? Ekspor bagi sektor galian seperti timah, petroleum dan gas asli terus melesat sebanyak 11.4% kepada 11.4 bilion. Kejatuhan pendapatan ekspor ini disebabkan oleh perolehan daripada petroleum mentah dan timah adalah lebih rendah. Pendapatan daripada ekspor petroleum mentah melesat selama 3 tahun berturut-turut. Ini selaras dengan arah aliran yang menurun bagi harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah adalah bangsa yang lebih rendah. Ini disebabkan oleh pengeluaran yang berlebihan oleh OPEC. Pendapatan ekspor selebihnya diperoleh daripada barangan lain. Okey, jadi dekat sini yang terakhir data yang kita peroleh ialah berkaitan dengan yang pertama ini galian. Okey, pelajar tahu tak galian tu apa? Sepatutnya dah belajar dekat geografi, dah tahu dah what is galian, kan? Jadi galian, dekat dalam galian tu ada ini
timah, petroleum, gas asli semua masuk dalam kategori galian. Okey? Jadi yang kita perlu lihat hanyalah pada perkataan ini, galian ni. Okey, datanya merosot sebanyak 11.4% kepada 11.4 bilion. So data yang kita nak ambil yang ini, 11.4 bilion ni. Jadi kita tambahkan dekat sini galian. Galian dan datanya ialah 11.4 bilion. Okey? Dan dah cerita kat sini petrol mentah semua tapi tak ada maklumat kan. Tapi data ayat yang terakhir ni sahaja maklumat yang diberi. Okey, iaitu pendapatan ekspor selebihnya diperoleh daripada barangan lain. Barangan lain tu. Okey, jadi pelajar lihat dekat sini tadi sama juga dekat atas tadi berkaitan dengan berkaitan dengan ekspor Malaysia. Ekspor Malaysia yang selebihnya adalah ke negara-negara lain. Itu satu. Dan yang berkaitan dengan jenis-jenis barang yang diekspor pun sama. Pendapatan ekspor selebihnya adalah diperolehi daripada barangan-barangan lain. Maksudnya walaupun tak ada nombor dekat situ tetapi ada kategori dia iaitu barangan-barangan lain dan negara-negara lain yang perlu kita cari datanya sendiri. Okey? Jadi jangan abaikan. Nanti kalau kamu tengok tak ada nombor, tak apalah, itu tak payah baca lah sebab tak ada nombor. Tapi ayat itu kamu kena faham. Selebihnya tu maksudnya ada baki lagi nombor untuk kategori ini. Iaitu kategori barangan lain. Okey, dan kita tak tahu kan berapa nilai dia. So tapi kita dah tahu dah tadi yang atas ni berapa. Jadi cuba tolong cikgu kirakan, tambahkan dan tolakkan dengan jumlah keseluruhan. Cuba kira dapat berapa. Siapa dapat tahu nanti bagi tahu kat cikgu. Okey, sekarang cikgu nak highlightkan dekat bahagian peratus ni. Okey, dekat bahagian peratus ni, data yang kita peroleh yang diberitahu dekat sini adalah data, contohnya macam tadi dekat barangan kilang. Dekat barangan kilang dia kata meningkat sebanyak 26%. Okey, kemudian dekat Jepun. Dekat Jepun ke mana tadi? Dekat Singapura. Dekat Singapura ni tadi dia kata 10.3% meningkat sebanyak, tapi dia tak beri kita data sebelum tu meningkat daripada mana, dia tak cakap. Okey, meningkat daripada tahun bila dia tak cakap. Data pun kita tak ada. Jadi itu data yang diberi tu, contohnya seperti yang ini tadi. Yang akhir ni tadi. Galian terus merosot sebanyak 11%. Tapi kita tak tahu merosot tu daripada sebelum tu kita tak tahu berapa kan. Jadi kita tak boleh lah nak ambil nombor ini untuk kita masukkan ke dalam jadual kita. Sebab maklumat yang kita dapat tak lengkap. Sama juga dengan yang ini, nilai dia 1.6%. Kita tak tahu maklumat itu asalnya berapa dan sekarang berapa. Jadi kita tak boleh gunakan nilai peratus tu. Yang boleh kita gunakan hanya dia, sumbangan terus meningkat sebanyak, ni pun boleh 26%. Ini boleh ke? Ni pun tak boleh. Ni 26% tadi yang cikgu bulatkan, yang cikgu tanda kat sini. Meningkat sebanyak 26%. Pun tak boleh juga. Nak meningkat tu daripada berapa kepada berapa kita tak tahu kan. Sepatutnya kita ada dua data baru kita boleh dapat tahu dia meningkat jadi berapa. Jadi dekat sini kesimpulannya peratus-peratus yang diberi kat dalam soalan ni bukanlah data yang boleh kita gunakan untuk ruangan peratus kita ni. Dia hanya nak kelirukan kita saja. Sebab tu tadi cikgu tak ajak awak kira peratus je. Bila kita just letak je dulu untuk highlightkan, untuk pastikan betul ke tidak data kita ni. So bila kita dah dapatkan pasti bahawa data itu tidak betul, jadi kita padam. Dan macam mana nak kira peratus? Pelajar dah tahu kan? Macam ni tadi. Cikgu tunjukkan. Nak kira peratus. Dekat sini. 13%. Kecuali Jepun je tadi dia dah bagi tahu 13%. So daripada 13% tu barulah kita boleh dapat nilai peratus, nilai negara Jepun yang sebenar. Dia import berapa banyak.
Yang lain semua kena kira sendiri. Okey, tadi siapa dah dapat barang lain? Dah tolong kirakan dapat berapa? 1.2. Alright, betul. 1.2. Nilai dia ialah 1.2. Tepat sekali. Okey, jadi daripada formula tadi, kamu perlu kirakan untuk peratus bagi jenis barangan dan juga tolong kirakan peratus bagi negara-negara pengimport. Berapa peratus mereka import barang daripada Malaysia. Okey, seterusnya cikgu dah berikan formula untuk kira peratus. So sekarang cikgu nak berikan formula untuk kira sudut. Siapa ingat? Nak kira sudut ni sama. Siapa ingat formula untuk kira sudut? Yang pertama tadi. Peratus darab 3.6. Ya, betul. Formula untuk kira sudut. Peratus darab 3.6. So ini formula. Okey, formula nak kira peratus. Tadi cikgu ulang balik, cikgu tulis kat tepi sini. Nilai bahagi dengan jumlah. Okey, nilai tu ambil dekat atas ni, dekat ruangan ni, dan bahagi dengan jumlah tu ambil dekat sini. Okey, darab dengan 100. Okey, ini formula untuk peratus. Ini formula untuk kira sudut. Dan ada satu lagi, sebab kita baru kita baru bertemu dengan catapai bertingkat. So, dia yang ketinggian tu dia ada formula dia. Ini kita nak tahu ni apa formula untuk ketinggian ialah kita nak tahu macam mana nak kira ketinggian. Kita ambil juga daripada peratus, kita darabkan dengan 0.1. So nanti kita akan dapat tinggi dia. Contohnya 13%. Ni contoh contoh. Sebab Jepun tadi kita dah tahu. Okey, contoh 13 darab 0.1. Dapat berapa? 1.3. Okey, betul. 1.3 cm. 1.3 cm. So nanti dekat dalam gambar rajah tu kita akan gunakan ketinggian ini untuk kita tentukan 1.3 cm tu. So ini formula dia. Pendek je formula tu dan senang je nak ambil kalkulator, tekan nombor 13, tekan darab, tekan 0.1, dapatlah 1.3. Okey? Okey, ada soalan setakat ini? Tak ada. Okey, jadi ini formulanya, ini bentuk jadualnya yang kita dah buatkan sama-sama untuk soalan ini, dan ini formulanya. Okey, formula dekat sini. So ini jadual. Jadual dekat sini. Okey, jadi cikgu nak kamu salinkan jadual ini dan tolong kirakan peratus sudut dan juga ketinggiannya. Okey? Nanti lepas ni bila dah siap barulah cikgu akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk membina cartapai. Cikgu. Ya. Jumlah ketinggian ialah apa? Nak tambah semua ke? Okey, sorry. Okey, tadi ada ruangan kosong kat bawah ni, cikgu belum bagi tahu. Okey, seperti biasa kalau peratus jumlah dia tetap akan jadi 100%, kalau sudut tetap akan jadi 360. Sama juga dengan untuk bahagian ketinggian ni, jumlah dia tetap juga 100% untuk peratus ni. Tapi ketinggian jumlahnya tadi cikgu cakap tinggi kita punya cartapai bertingkat berapa sentimeter? Siapa ingat? 5 darab 2, berapa? 10. Jumlah dia akan jadi 10. Jumlah dia akan jadi 10. Bila kamu dah kira-kira nanti ketinggian dia, jumlah dia akan jadi 10. Okay dah. Kita mulakan. Cikgu nak tunjukkan cara untuk bina cartapai bertingkat. So cikgu tutupkan slide ni dulu. Okay, ini dia cartapai bertingkat yang kita akan bina. Okay, cikgu dah editkan dia. So dia jadi macam ni. Boleh nampak Nampak. Kelas. Okey, jadi
Seperti biasa, sebelum kita bina catapai, kita kena sediakan ruangan dulu. Contohnya sekarang ni cikgu dah isi dulu siap-siap tajuk. Cikgu dah isikan, cikgu dah sediakan ruangan untuk jumlah. Jumlah dia tadi berapa? Jumlah keseluruhan. 21.2. Unit dia apa unit? RM 121.20 bilion. Tulislah, jangan tak tulis. Ni besar sangat ni, so cikgu kecilkan sikit. Oh, betul lah, tu dah kecil dah. Okay. And then skala ketinggian. Skala ketinggian, agak-agak berapa nak tulis skala ketinggian? Nak tulis skala ketinggian macam ni. 1 cm sama dengan 10%. Okey, bermakna setiap kali 1 cm tu dekat sini kan cikgu ada tunjuk ni pembaris, nilai dia sama dengan 10%. Okey, and then petunjuk, kamu letakkan ruangan petunjuk kat sini. Okey, kalau tak muat, kecilkan kotak dia ni, kamu kecilkan. Macam ni cikgu kecilkan kotak dia. Daripada besar cikgu kecilkan, cukupkan 5. Tapi, okey, untuk ruangan petunjuk ni, kalau kamu lihat, cikgu cuma letakkan 5 je kotak. 5 kotak ni untuk petunjuk bagi maklumat dekat atas ni. Jadual yang pertama kita ialah berkaitan dengan jenis barangan kan. Jadi sebab apa cikgu pilih jenis barangan letak kat atas? Sebab dekat dalam soalan Malaysia, barangan ekspor dan komponen negara pengimport. Jadi barangan ekspor tu perkataan perkara pertama yang kita jumpa dulu. Jadi barangan ekspor tu kita letak dekat ruangan atas. Itu tips tau. Okay, and then komponen negara pengimport tu kita letak kat sebelah bawah. Jadi dekat ruangan petunjuk ini kita ambil maklumat daripada data dekat sini. Barangan ekspor ni kita letakkan data dia dekat ruangan petunjuk. So tadi barangan ekspor ada 5 jenis kan? Ada apa tadi? Ada apa tadi? Barangan kilang, pertanian, galian dan juga barangan lain. Okey, jadi letakkan dekat sini. Ada 4 ke 5 sebenarnya? 4 cukup. Ada 4. Okey, ada 4 ruangan kat sini. Ruangan komponen negara ni, komponen negara pengimport ni dekat sini nanti kita warnakan satu warna je. Okey, satu warna sahaja. Jadi kamu kalakan satu warna daripada mula sampai akhir. Cikgu tunjukkan ini secara umumnya. Okey, jadi beginilah keadaannya. So sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak lukis catapai. Mula-mula sekali catapai bertingkat ni, kamu kena ambil kamu pun jangka sudut ni. Okey, sebelum kamu ambil jangka sudut ni, kamu gariskan dulu. Ambil pembaris, gariskan ini. Melintang ni 8 cm. Pastikan dekat tengah-tengah. Pastikan dekat tengah-tengah kertas graf ni. Okay. And then, ini pun cikgu punya dah sengit-sengit dah ni. Patutnya semalam cikgu buat kat sini. Okay. Pastikan dia berada di tengah-tengah garisan kertas graf kamu tu. Okay. And then, untuk yang menegak ni, kamu buatkan macam cikgu ni, cikgu buat garis putus-putus. Kalau kamu gariskan pakai pensel tapi jangan kuat sangat. 4 cm atas dan bawah. Okey, 4 cm atas dan bawah. Dan kemudian yang melintang tu 8 cm. Maksudnya 4 kiri dan 4 kanan. Jadi macam gambar raja cikgu ni lah. 4 kiri, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 dan 4 kanan. Okay, so nanti bila kamu dah buatkan macam ni 4 cm atas ke bawah dan 8 cm kiri ke kanan, so nanti kita akan jumpa dia bersilang dekat tengah-tengah ni kan. Okay, tempat bersilang ni ialah titik tengah. Titik tengah dia. Okay, nanti bila kamu nak buat sudut, kamu mula dari sini lah titik tengah ni. Ambil jangka sudut tu, nak lukiskan kan, mula daripada 0 darjah. Lukiskan titik tengah tu. Pastikan ruangan yang dekat kamu punya jangka sudut tu mesti berada dekat titik tengah dan baru kamu boleh tentukan berapa sudut dia, berapa darjah sudut dia nak tentukan. Okey? Okey, jadi sekarang
bila kamu dah buat kat sini 4 cm, 8 cm, belum dapat lagi satu bulatan ni. Bulatan ni belum buat. Okey? Jadi sekarang kita ambil jangka sudut kita ni. Kita letakkan dekat sini. Tadi kan dah gariskan 4 cm. So ambilkan 90 darjah tu, letakkan dekat garisan 4 cm yang atas sekali tu. So dia akan ada dekat sini. Jadi kamu ambillah pensel dan gariskan. Alamak. Okey, kamu ambil pensel dan gariskan ikut kamu punya saiz jangka sudut tu. Macam cikgu ni, cikgu gariskan. Ambil pensel, gariskan. Okey, contoh. Boleh tak cikgu nak draw kat sini Okey. Okey. Okey, contohnya macam cikgu ambil cikgu punya pensel ni, nampak Okey, dan cikgu gariskan. Garislah ikut kita punya jangka sudut. Macam tu. Okey. Okay, and then lepas tu, itu baru belah atas dia jadi macam tu kan. Lepas tu kita pusingkan jangka sudut kita ni ke bawah pula. Okay, dan kita buat perkara yang sama, pastikan yang belah atas tu 90 darjah tu kena dekat garisan yang 4 cm tadi tu, dekat hujung 4 cm tu. Betul-betul kat hujung 4 cm tu. So nanti bila kamu lihat dekat hujung tu, dia akan bercantum kat tepi tu. Jadi kita ambilkan pensel dan kita gariskan mengikut kita punya jangka sudut. So kita gariskan, lukiskan ikut kita punya saiz jangka sudut. Macam tu. So dah siap. Okay. Kamu keluarkan dan kamu lihat kamu akan dapat satu bulatan bujur. Tapi kat bahagian tepi tu dia akan bercantum. So bila bercantum dia akan jadi tajam sikit kan. Jadi kamu adjust lah supaya dia jadi cantik. Alamak, kan terpadam semua pula sekarang. Okay, jadi cikgu cuba padam. Boleh tak nak padam? Jadi kita adjust dia, padamkan dia sikit-sikit mana yang tak elok. Okay. Adjust lah supaya dia jadi cantik. Okay, so dah jadilah satu gambar rajah kita bulatan. Itu cara untuk lukis oval dekat atas. Nanti kamu buat cantik-cantik. Yang pastinya mesti gariskan dulu 4 cm dan 8 cm macam cikgu buat ni. Okay. So bila kamu dah gariskan tu, kamu dapat titik tengah. Nanti kita akan gunakan titik tengah ni untuk tentukan sudut. So bila kamu dah gariskan, dah buatkan oval ni, dah boleh padam lah yang ni. Ni dah boleh padam. Ni semua ni dah boleh padam. Okay. Ni dah boleh padam. Tinggallah titik tengah tu tadi kat sini. Macam mana nak lukis titik tengah. So tadi titik tengah dia dekat sini. Kamu buat titik tengah tu dan kamu ambil pembaris dan gariskan. Okay, jadi cikgu nak gariskan dia sebagai, kan macam kita buat kita punya catapai kan, catapai ni mesti ada pukul 12. Ini pun sama, mesti pukul 12 juga. Mesti letak dia dekat tengah-tengah pukul 12 macam tu. Barulah boleh mula. Barulah boleh mula untuk tentukan sudut. Dia punya titik yang ni, titik yang dekat tengah-tengah ni, titik yang tengah-tengah ni, mesti ada dekat titik tengah kita punya catapai. Okay? Jadi bawakan dia dekat sini dan lukiskan sudutnya mengikut saiz sudut yang kamu dah kirakan tadi. Okey. Seterusnya itu untuk lukis sudut. Contohnya berapakah sudut yang pertama tadi? Kamu kirakan kamu dapat berapa sudut untuk barangan kilang? 90 nilai dia, 90 RM billion. Berapa sudut yang kamu dapat? Cuba bagi tahu cikgu. Cikgu nak kirakan kat sini. 267.3. Berapa? 267. 0.3. 267 banyak tu 267 267 bermakna, okey, bermakna kat sini kamu dah 180 kan?
180. Lepas tu bila kamu pusing lagi. Lepas tu bila kamu pusing lagi, kamu dapat sifar 9 kan? 180, kamu pusing lagi, kamu dapat 270 kat sini. Tadi kamu dapat berapa? 267.3. Okey, jadi dia sebelum sampai 270. Jadi kita ambilkan pensel. Okey, letak kat titik tengah dan kita cari 267. 67.3. Kat situ kedudukan dia. Okey, 200 separuh bulatan ialah 180. Lepas tu tambah lagi kat sini 270. So kita nak ambil 260 sahaja. Okey, so kita nak kat sini 260. Okey. So lepas tu kita nak buat lagi. Sudut yang seterusnya selepas 267 berapa? Ambil lagi jangka sudut. Letakkan dekat titik tengah. Yang ini kita adjust dia supaya dia berada dekat garisan 267 tadi. Adjustkan sikit. Alright. Okey, berapakah sudut seterusnya? 50, 5.3, betul? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Okey, jadi kita cari 55.3. 55.3. Okey. Jadi kita letaklah dekat sini. Letak dulu dekat titik tengah. Ambil pensel tu letak kat titik tengah. Dia tak nak gerak pula. Lepas tu kita gariskan. Sampailah 55. Tak sampai lagi 51. Sikit je. Okey. Ya Allah, apa pula ni? Okey, dekat situ kedudukannya. Okey, boleh kan? Nampak macam mana cara nak plotkan bagi yang dekat atas ni. Okey, dan seterusnya sampai habis. Ada lagi 2. Sama macam tu juga, pusingkan dan plotkan. Okey, ini cikgu buat pakai komputer. Kalau kamu buat pakai tangan lagi senang. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana nak buat ni. Ketinggian pula, skala ketinggian. Masih lagi menggunakan jangka sudut. Okey, tapi kali ini dengan bantuan pembaris pula. Okey, macam mana caranya? Okey, sekarang cikgu nak kamu kena lihatlah kamu punya jadual ketinggian kamu. Okey, Singapura. Kita start tadi apa? Amerika Syarikat ni. Okay, Amerika Syarikat, berapa ketinggian dia? 2.02. 2.02. Ini BD kira cukup-cukup dapat 90 cm ke? 10 cm ke kat bawah? Tak, ada macam 9.99. Sebab sepatutnya dia 2.03. Sepatutnya jawapan dia 2.03. Okey. So kat sini kita lihat kita mulakan ini pembaris gunakan pembaris. Pergi dekat hujung sekali kamu punya bulatan dekat atas tu. Bucu yang hujung sekali. Tadi kan kamu cantumkan antara atas dengan bawah tu. Apa tu? Ada bucu dekat hujung kan? Jadi kamu pergi kat hujung bucu tu. Ataupun kalau nak senang, kamu pastikan dia dekat ni 5 kotak tau. Ni 5 kotak. So dia akan berada dekat kotak yang kelima ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini. Pastikan garisan tu berada dekat kotak yang kelima. Kotak kecil yang kelima. Maksudnya 1 cm lah. Supaya senang nanti kamu nak kira. Kotak kecil tu kotak yang kelima. So ni cikgu nak kena adjust sikit. Cikgu nak kena adjust kotak ni. Okay, kotak yang ke-5. Maksud cikgu kotak kecil tu
Start dekat atas ni start dengan mesti ada 1 cm supaya nanti dekat bawah pun nanti ada 1 cm, nanti dekat tengah ni ada 8 2, 4, 6, 8, atas ni 1 cm, bawah ni 1 cm. Jadi gambar rajah kamu nanti akan jadi memang berdasarkan kotak tu je kita dah tahu dah saiz dia 10 cm. So sekarang ambil pembaris. Letakkan dekat hujung kamu punya bulatan bujur tu, kat hujung, dan pastikan dekat hujung dia ni ialah 0 cm. Kosong. Jangan mulakan dengan yang dekat sini pula. Jangan mulakan yang ni. Mulakan dengan yang ini. Yang 0 cm tu. Start dari seperti situ kosong. Dan tadi kita amalkan syarikat kita ialah 2.03 kan. So 2 cm, 0.03. 0.03 tau, bukan 0.3. Maksudnya dia 2 cm je lah kat sini. So kat sini mesti sama dengan dekat sebelah. Mesti sama. Lepas tu kamu ambil, ini kita buat untuk amalkan syarikat dulu. Kamu ambil jangka lukis. Kamu dragkan dia, letakkan dekat sini. Pastikan tu hujung dengan hujung sini dia bercantum. Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Bila kamu dah tanda. Okey, bagus. Bila kamu dah tandakan 2 cm dekat hujung dekat kanan dan kiri kamu punya catapai ni, yang ketinggian ni, dua-dua di 2 cm. Lepas tu kamu ambil jangka sudut ni, kamu bawa dia sehinggalah, pastikan dia center lah. Nampak ni titik tengah ni dekat tengah kan? Dan kamu bawa dia sehingga dia bercantum. Dekat tepi sini, kanan dan kiri ni bercantum yang kamu lukiskan tadi. Lepas tu, ambil lah. Cikgu nak pakai yang ni cantik sikit. Kamu ambil pensil dan kamu lukiskan. Macam cikgu nak pakai yang ni lah, lama. Kamu lukis, kamu cantumkan dia. Nanti dia jadilah macam tu. Contohlah, ni contoh. So dah siap yang pertama. Terusnya, tadi kita nak buat untuk Amerika Syarikat. Lepas tu apa? Singapura. Singapura berapa? 2.16. 2.1. Tak sampai 2.2. So maksudnya dia dekat sini. 2.1. Nampak jadi kita gariskan samalah. Masih sama. Kalau kat sini 2.1, dekat ujung sini pun mesti 2.1. Sekejap nak pastikan dia sama tak. Kat ujung ni pun mesti 2.1. So kita bawakan kita punya jangka sudut ni, cantumkan dia lagi. Lah, kali ni cikgu pakai ni pula, nak draw. Bismillahirrahmanirrahim. Kita drawkan dia. Alamak, kan tak cantik. Dah siap. Macam tu. Jadi itu cara untuk lukiskan sudut, cara untuk lukiskan bahagian untuk yang ketinggian ni. Yang sudut tadi cikgu dah tunjukkan, yang dekat atas. Yang dekat bawah ni cara untuk tentukan ketinggian dia. Perlukan pembaris dan juga perlukan jangka sudut. Katalah dah siap. Jadi sekarang kita nak letakkan nilai dia dan kita nak warnakan. Jadi sebelum kamu warnakan, kamu perlu tuliskan dulu berapakah nilainya. Jadi contoh dekat sini kita letakkan berapa nilai dia tadi untuk yang paling besar tu, barang kilang. Nak letak sudut ke nak letak peratus dekat atas ni? Nilai. Peratus. Berapa peratus? 74.26. Dapat tak? 74.26, letakkan simbol peratus. Letakkan simbol peratus.
Okey. Kemudian letakkan dekat tengah-tengah sini. Okey, sama dengan yang lain-lain pun sama. Okey. Begitu juga dengan dekat bawah. Pun sama juga. Okey, dekat ruangan kat bawah ni pun sama juga. Kamu letakkan semua sekali nilai peratusnya ikut dalam jadual kamu. Okey, contohnya ni cikgu letakkan nilai peratus untuk apa tadi? Amerika Syarikat. Amerika Syarikat berapa nilai peratus dia? 21.7. Betul tak? Dapat tak? 21.7% Amerika Syarikat 0.70. Okey, ini untuk peratus. Tetapi dekat ruangan bawah ni bukan saja kena tuliskan nilai peratus, tapi kena juga tuliskan nama dia. Jadi kena tulis kecil sikit. Kita tuliskan kecil sikit peratusnya sebab kita nak tulis nama negara pula. Okey. So kita nak tuliskan nama negara. Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Kena tuliskan nama dia. Kecilkan sikit. Okay, so kamu kena adjust lah tulisan kamu supaya dia muat dekat dalam kotak kamu tu, dalam ruangan kamu tu. Adjust sampai muat. Okay, kalau tak muat, barulah bawa dia keluar. Kalau tak muat, barulah tuliskan dekat luar sini. Kat luar sini. Okay, dan peratusnya. Kalau tak muat. Okay. Kalau muat, boleh tulis dekat sini. Sini peratus. Sini nama negara. Okay. Boleh tulis macam tu. Tak ada masalah. Yang penting, maklumat yang kita cari tu ada. Tapi biarlah cantik kan, seragam. Kalau kat sini tepi semua. Sini tengah semua. Macam tu. Okay. Jadi, sekarang bila kamu dah letakkan peratusnya dan nombornya, warnakan. So sekarang kita nak warnakan. Okay, cikgu kena tunjukkan warnakan ni sebab ada syarat dia. Okay, untuk ruangan yang bawah ni kita kena warnakan dia satu warna sahaja seperti ini. Okay, ini contohlah. Warnakan satu warna sahaja sampai habis. Cuba lihat, cikgu pilih warna yang terang dan warna yang tidak warna kat sini syarat dia tak boleh guna warna hitam, tak boleh warna biru gelap, tak boleh warna hijau gelap. Warna yang terang dan lembut. So cikgu pilih warna biru muda, warna kuning, macam tu. Ini untuk bahagian yang bawah. Okay? Boleh faham? Boleh. Cikgu. Okay. So kalau untuk warna yang dekat bahagian atas, kamu boleh pilih warna-warna yang lain lah yang ada dekat sini. Tetapi janganlah pilih warna gelap. So kesimpulannya untuk mewarna, pilihlah warna-warna yang cerah sahaja. Macam ni. Pilih warna-warna yang cerah. So dekat atas ni boleh pelbagai warna. Kalau ada 10 sudut, letaklah 10 warna. Syaratnya janganlah warna yang hampir sama. Pastikan kalau dah purple hijau, jangan purple pink. Nanti memang tak dapat dibezakan. Kan? Okey, contohnya macam ni. Okey? Okay, jadi kenapa cikgu warnakan ni? Sebab cikgu nak tunjukkan beza. Yang bahagian atas mesti ada warna untuk setiap sudut tu, mesti ada warna dia. Dan letakkan dekat petunjuk. Okey, dekat bahagian bawah satu warna sahaja. Bahagian bawah ni satu warna sahaja. Tunjuk hanya untuk nama negara kan? Bukan. Hanya untuk jenis barangan sahaja dekat sini. Yang atas ni saja kita letakkan dekat ruangan petunjuk. Yang ini kita tak payah letakkan sebab kita dah pun ada nama negara dan juga peratus. Kita dah adakan kat situ. Jadi kita tak perlu letak kat petunjuk. Okey? Jadi begitulah cara untuk membina catapai bertingkat. Okey, setakat ni ada soalan? Okey? Tak ada. Jadi boleh faham macam mana cara untuk membina catapai bertingkat yang cantik. Cikgu harap kamu dapat binakan yang lebih cantik lah daripada cikgu tunjukkan ni. Okey, stepnya tu dan teknik untuk membinanya.
Okey, ingat tadi 4 cm atas dan bawah dan 8 cm kiri dan kanan ni 8 cm. Okey, dan jadi dapat jumpa titik tengah ni barulah kamu mulakan dengan sudutnya dan lain-lain. Okey? Dan ruangan-ruangan ni jangan ditinggalkan. Siapkan dulu ruangan untuk setiap label ni, tajuk dan sebagainya. Okey, dan ingat ini, skala ketinggian 1 cm sama dengan 10%. Sebab kadang-kadang pelajar dia buat skala ketinggian 10 cm. Jadi ini sebenarnya cara tulis dia 1 cm sama dengan 10%. Jumlah juga jangan lupa. Okey, jadi okey, ada soalan setakat ni? Tak ada soalan sebab kamu nak masuk kelas terusnya kan lepas ni? Ya. Okey, terima kasih semua sebab setia dengan cikgu sehingga habis kelas dan semoga semua pelajar dapat lukis catapai bertingkat yang lebih cantik, lebih baik dan harap-harapnya tak tinggal lah mana-mana step yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.